Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Ikram TV dan juga pencinta sukan, portal sukan yang paling power dalam seantero dunia. Dah lama kita tak bersidang, dah lama kita tak berjumpa sebab saya mengambil masa yang sangat lama untuk move on daripada pemecatan Ole Gunnar Solskjaer daripada jawatan pengurus Manchester United. Hari ini kita tengok pasukan-pasukan di Liga Malaysia tengah rancak, sangat-sangat rancak, mana-mana rancak mempersiapkan pasukan untuk menghadapi saingan bola sepak musim ataupun tahun 2022. Antara perpindahan yang berprofil tinggi yang kita dapat tengok adalah Badrul Bakhtia yang akhirnya meninggalkan Kedah dan berhijrah ke Sabah bersama-sama dengan Rizal Ghazali. Dan ada beberapa perpindahan lain lah. Tapi dalam banyak-banyak perpindahan ni, dalam banyak transfer ni, tak boleh lawan satu transfer, satu perpindahan di mana seorang pemain yang bernama Lutz van der Stil telah pun reject Bayern Munich dan menyertai Pulau Pinang. Lutz van der Stil ataupun nama gelaran dipanggil oleh saudara mara dia Mak Lutz ni memulakan kerjaya bersama kelab Division 5 Jerman. Nama kelab tu FC Bad Costing. Habis kurang macam itulah. Kalau Division 5 ni di Malaysia kita boleh ibaratkan macam M4 ataupun M5, dimainkan di negeri-negeri ataupun mengikut wilayah. Kalau kelab FC Bad ni dia bermain di negeri Bavaria. Pada tahun 1993 Mak Lutz mendapat tawaran daripada dua pasukan iaitu Pulau Pinang dan juga Bayern Munich. Lepas dia fikir-fikir dia pun reject Bayern Munich dan pilih Pulau Pinang. Masa tu umur dia 20 tahun. Antara sebab utama kenapa dia reject Bayern Munich adalah kelab gergasi Jerman tu menawarkan kontrak amatur. Walaupun kontrak amatur tapi dia macam convertible. Kalau dia perform, kontrak dia akan berubah kepada profesional. Tapi dia tak nak, dia nak terus kontrak profesional dan memilih Pulau Pinang. Mungkinlah kontrak amatur ni dia dibayar ikut hari. Kalau datang training bayar ikut jam, mungkin. Saya tak pasti. Tapi kalau kontrak profesional dah ada fix amount bulan-bulan. Okey, bulannya aku dapat 5,000, dapat 5,000 bulan 5,000 kan. Dah ada gaji tetap. Selepas 12 perlawanan bersama Pulau Pinang, Mak Lutz mendapat tawaran untuk kembali ke bumi Eropah menyertai pasukan AFC Wimbledon di EPL. Power tuan-tuan. Penang boleh ekspor pemain pergi ke EPL. Hari ni ada? Tak ada kan? Maknanya Pulau Pinang diorang ni dah power terlebih dahulu berbanding pasukan-pasukan lain di Malaysia. Bersama AFC Wimbledon mungkin dia punya taraf tu tak sampai, tahap permainan dia tak sampai dengan kelab tersebut, maka Mak Lutz ni tidak bermain sebarang perlawanan rasmi langsung. Dia bermain sebanyak 12 perlawanan tapi game friendly, game pasukan simpanan. Jadi dia pun membawa diri ke kelab Nottingham Forest juga di England. Dengan Forest dia tak ada main langsung, lalu membuatkan kelab menghantarnya secara pinjaman ke kelab Afrika Selatan iaitu Orlando Pirates. Dengan Orlando Pirates pada tahun 1996, Mak Lutz hanya bermain sebanyak 7 perlawanan. Lepas tu dia pun kembali ke bumi Eropah pada tahun 97 dan bermain untuk kelab Finland. Tampirin something lah, tapi kita pendekkan nama dia TPV. Pada tahun yang sama juga, selepas TPV, Mak Lutz ni berpindah ke FC Haka juga di Finland. Dah bosan berada di luar negara, dah rindu masakan kampung, Mak Lutz kembali ke Jerman pada tahun berikutnya dengan menyertai pasukan Wacker Bugenhaus. Pada tahun 1999, sekali lagi Mak Lutz berpindah dan kembali ke Asia Tenggara dengan menyertai pasukan Geylang United di Singapura. Bersama Geylang United, Mak Lutz merekodkan penampilan sebanyak 46 kali dan ini merupakan rekod penampilan yang paling banyak dalam kelab-kelab yang diwakili oleh Mak Lutz itu sendiri. Tapi itulah, satu kisah sedih berlaku di mana Mak Lutz telah pun dipenjarakan di Singapura pada tahun 2000 di atas kesalahan mengatur perlawanan. Dia mengajuk dengan Singapura, dia pun bawa diri ke New Zealand dengan menyertai pasukan Dundee Technical. Dari sinilah, daripada tahun 2001 sampailah 2003, Mak Lutz ni dia banyak ulang-alik. Kejap Dundee Technical di New Zealand, lepas tu pergi England, dipinjamkan ke Bradford Park Avenue, lepas tu masuk Huddersfield Town, kembali dipinjamkan lagi sampailah pada tahun 2003. Pada tahun 2004 Mak Lutz membawa diri ke Kanada dengan menyertai pasukan Calgary Mustangs. Setahun kemudian, Mak Lutz kembali ke New Zealand dengan menyertai pasukan Otago United. Otago United sekarang ni dah tak wujud dan dijenamakan semula kepada Southern United FC. Selepas Otago United, Mak Lutz ni dia berpindahkan dah lagi lah, pergi sana pergi sini, termasuklah pada tahun 2008 di mana dia menyertai pasukan di Brazil iaitu Club Atletico Herman Aicinga, lebih kurang macam itulah. Kelab-kelab yang Mak Lutz main ni, dia tak main banyak game pun, dia main 14, 20 lebih.
Sampailah dia bersara pada tahun 2011. Dengan begitu banyaknya kelab-kelab yang telah disertai oleh Mak Lutz ni, membolehkan dia menjadi pemain yang pertama bermain di setiap benua di dalam dunia ini. Power tak power? Memang power, sangat-sangat power tu. Asia dia pernah main, Eropah pernah main, Amerika Utara, Amerika Selatan, Oceania, apa lagi, Afrika pernah main. Nasib baik Antartika tu tak ada pasukan bola, tak ada liga. Kalau ada liga pun rasa mesti Mak Lutz ni pergi main dekat Liga Antartika. Mak Lutz ni dia pernah ditanyalah pada satu ketika dahulu, adakah dia menyesal tidak menerima tawaran Bayern Munich. Sebab kalau dia terima Bayern Munich dengan berlatih dengan coaching staff yang begitu power, yang high profile, mungkin karier perjalanan dia akan menjadi lebih tinggi. Mungkin dia akan mampu bermain di Champions League, mungkin mampu bermain untuk pasukan-pasukan yang lagi power. Tapi Mak Lutz cakap apa? Aku tak akan gantikan pengalaman aku ni berkelana ke sana sini ni dengan apa-apa pun. Maknanya dia betul-betul enjoy dia punya life. Tapi itulah, setiap tahun pindah ni maksudnya baru nak selesa pindah balik, baru nak selesa pindah kan. Tapi dia memang seorang yang legend lah. Okey, itu sahaja untuk kali ni. Kalau ada sebarang tambahan macam biasa, boleh komen kat bawah ni. Dan yang mana yang belum subscribe, boleh subscribe cepat-cepat sebelum terlambat. Okey.